Dan bersama kami ketika ini pastinya di studio bersama Dr. Taufik Yaakob daripada Universiti Malaya, dan kita juga ada tetamu di talian ketika ini bersama kami ialah Dr. Malarsanti Santira Segapen. Beliau ialah Pegawai Perubatan Columbia Asia Hospital Ceras. Selamat pagi Dr. Malar. Terima kasih Dr. Malar kerana sekali lagi bersama dengan Bernama TV. Selamat pagi Bernama TV. Jadi doktor, kita dapat saksikan bahawa Sinovac telah pun tiba, dan ada juga mereka yang meragui kenapa Sinovac perlu melalui proses oleh NPRA ini, dan adakah doktor bimbang apabila masyarakat selepas ini cuba membeza-bezakan antara Pfizer dan juga Sinovac sehingga mereka lebih memilih kepada satu produk saja, doktor? Sebenarnya apa yang paling dirisaukan berkenaan dengan perbezaan antara Pfizer dan juga Sinovac adalah tahap keberkesanan vaksin tersebut. Ini adalah disebabkan oleh kajian klinikal fasa 3 yang dijalankan di beberapa negara secara serentak. Ya, jadi keputusan daripada kajian klinikal di Brazil mengatakan bahawa tahap keberkesanan di situ adalah lebih kurang 50.4% untuk mencegah jangkitan COVID-19. Ya, jadi apabila dibandingkan dengan Turki yang memberi data tahap keberkesanan 91.2%. Jadi ada kebimbangan di situ ya. Yang pertama sekali ada salah faham. Apabila kita kata tahap keberkesanan 50%, ada orang yang bertanggapan bahawa 50% ambil vaksin sihat. 50% lagi ambil vaksin dapat kesan sampingan, dapat sesuatu yang memudaratkan badan mereka. Saya nak jelaskan dekat sini, ini adalah satu tanggapan yang tersilap sebenarnya. Apabila kita bercerita tentang tahap keberkesanan, apa yang kita maksudkan adalah 50.4% volunteers di Brazil itu berjaya membina imuniti terhadap jangkitan COVID-19 secara keseluruhan. Maksudnya dia langsung tak dapat jangkitannya, tetapi 100% volunteers di Brazil tidak mendapat jangkitan COVID-19 yang memerlukan rawatan rapi ataupun meninggal dunia. Tiada siapa yang meninggal dunia. Peratusan yang dibezakan itu adalah tahap keberkesanan untuk membina imuniti. Bukannya tahap keberkesanan dan yang baki itu dapat side effect, bukan. Saya nak terangkan, saya nak jelaskan salah tanggapan itu yang pertama sekali ya. Dan yang kedua, sebenarnya saya rasa ada baiknya kita ada beberapa jenis vaksin yang menggunakan teknologi yang berbeza. Ya, yang baiknya kita bukannya ambil Pfizer dan Moderna yang menggunakan teknologi yang sama iaitu mRNA ya. Kita mengambil, kerajaan Malaysia membuat keputusan untuk mengambil vaksin Pfizer yang menggunakan teknologi mRNA, dan yang kedua ni kita dapat Sinovac pula ya yang menggunakan teknologi apa yang kita panggil inactivated virus. Jadi pilihan ini bagus sebenarnya sebab masih ada yang di luar sana yang masih ragu-ragu dengan teknologi mRNA, yang masih tak boleh nak convince dengan teknologi baru ni. Macam contohnya bila smartphone keluar, bukan semua orang terburu-buru terus beli smartphone ni. Masih ada orang yang masih nak telefon yang ada butang, masih nak conventional method of using a phone. Sama juga dengan vaksin ni. Walaupun kita dah ada teknologi baru, kita kata itu yang terbaik, itu yang paling sesuai untuk pandemik ini, masih ada orang yang nak berpegang kepada old school kita panggil. Jadi saya kira it's a good balance actually ya, menimbulkan keraguan tapi ada juga golongan yang akan benefit daripada options more than one vaksin ini sebenarnya. Bila menyebut berkenaan dengan perbezaan antara jenis vaksin Pfizer dan juga Sinovac ni, bagaimana doktor melihat adakah keperluan KKM untuk melakukan uji kaji terhadap dua jenis vaksin tersebut seperti biologi manusia? Apakah tahap biologi manusia yang mampu menerima Sinovac ni? Sebab dikatakan ada kedua-duanya berbeza. Saya rasa dengan vaksin Sinovac yang menggunakan teknologi inactivated virus,
kerisauan terhadap cara badan menerima, cara badan bertindak balas dan menghasilkan antibody biologi di dalam badan kita, kerisauan tu agak kurang sebab kita dah kenal inactivated virus dalam teknologi pembinaan vaksin ni dah lama dah ya. Contohnya vaksin polio, banyak vaksin lain yang sebenarnya menggunakan teknologi inactivated virus. So kerisauan tu agak kurang sebenarnya, tak perlu risau. Dengan teknologi mRNA pula, saya kira dari segi saintifiknya ya, ia adalah satu perkara yang sangat selamat sebab ia tidak memberi komponen virus tersebut terhadap badan seseorang. Ia juga tidak memberi subunit protein daripada mana-mana bahagian virus itu kepada badan seseorang. Ia hanya memberi jujukan genetik tentang spike protein tersebut dan badan kita yang akan menghasilkan jujukan genetik itu, jujukan protein itu melalui ribosom. Jadi mRNA atas paper memang sangat selamat. Inactivated virus iaitu Sinovac dah lama dah kita kenal, kita tahu dan kita kurang risau sebenarnya untuk roll out Sinovac ni sebab ia adalah teknologi yang terbukti untuk pembikinan vaksin sebenarnya. Ada sedikit persoalan kepada Dr. Mala berkaitan dengan vaksin ni. Okey, Dr. Mala, apa khabar? Selamat pagi. Baik, sihat. Apa khabar? Ya, sihat. Saya ada satu soalan. Adakah kemungkinan satu hari nanti semua rakyat Malaysia akan mendapat vaksin dan divaksinkan? Kerana kita khawatir dalam kalangan masyarakat ada golongan anti-vaksin. Itu soalan saya. Okey, kalau nak kata boleh tak semua rakyat Malaysia being vaccinated, 32 juta rakyat Malaysia semua vaksin, itu agak mustahil sebab kita akan ada golongan yang tidak boleh divaksin. Golongan dengan imuniti rendah, golongan dengan severe allergic reaction, golongan dengan orang-orang sebegini memang mereka tidak dibolehkan untuk mendapatkan sesetengah jenis vaksin, especially live virus, setengah jenis inactivated virus dan sebagainya. Tetapi kalau nak kata yang sesuai, yang memang tiada contraindication, mampu tak Malaysia memvaksinkan semua orang tanpa ragu-ragu sesiapa? Itu adalah sebenarnya keinginan saya, hasrat saya. Saya harap kita boleh berbuat demikian. Tetapi mampu atau tidak sebenarnya bergantung kepada sebanyak mana kita telus dengan orang awam, sebanyak mana kita cuba memberi pendidikan, kita cuba memberi education, kita tak payah berselindung sebenarnya. Lagi banyak kita tutup, lagi banyak kita cuba untuk halang mereka daripada tahu, lagi mereka ragu-ragu. Jadi saya rasa pendidikan yang berterusan daripada pihak KKM, daripada petugas kesihatan, daripada doktor-doktor, NGO dan sebagainya, dan channel berita, channel TV, bila kita beri pendidikan yang berterusan, saya kira satu hari nanti kita sebenarnya mampu menjadikan Malaysia negara yang mempunyai herd immunity tertinggi. Sebenarnya itu harapan saya. Saya harap Malaysia menjadi negara yang mempunyai herd immunity tertinggi dan sektor pelancongan kita sama ada masuk ataupun keluar boleh menjadi antara yang terbaik di dunia sebenarnya. Itu harapan saya dan saya harap semua orang pun doakan supaya ia berlaku. Baik. Doktor, kita sebenarnya nak bincang lagi banyak berkenaan dengan vaksin dan imunisasi dan sebagainya dengan doktor, tapi apa pun kita akan kembali selepas ini. Saksikan Amanat Perdana Setahun Malaysia Prihatin oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia pada 1 Mac 2021, 10 pagi. Saksikan secara langsung di saluran televisyen tempatan.
Baik, kita masih lagi bercerita mengenai vaksin Sinovac yang baru saja tiba secara pukal sebenarnya. Sebanyak 200 liter nanti akan di-repack semula dalam bentuk vial. Sebanyak 300,000 dos akan dikeluarkan oleh pihak Pharmaniaga. Jadi kita akan bercerita vaksin Sinovac ini akan melalui proses oleh NPRA sendiri. NPRA ialah bahagian regulatori farmasi negara. Kita dapat saksikan, dengarkan kenyataan daripada Menteri Penyelaras program imunisasi COVID-19 kebangsaan tadi. Beliau sendiri tidak tahu bila NPRA boleh meluluskan vaksin Sinovac ini. Jadi saya nak tanya kepada Dr. Malar, mungkin Dr. Malar boleh jangkakan berapa lama NPRA mengambil masa untuk meluluskan vaksin Sinovac ini dan kenapa satu tempoh yang panjang diperlukan, memandangkan orang kata ini ujian klinikal fasa ketiga sedangkan telah dilakukan di negara-negara seperti Turki, Indonesia dan juga Rusia tentang keberkesanan Sinovac ini, Dr. Malar. Okey, saya rasa kelulusan oleh pihak NPRA dalam vaksin CoronaVac, jenama dia CoronaVac daripada syarikat Sinovac ni memang agak mencabar sebenarnya sebab data sangat-sangat berbeza. Kalau kita tengok bila mereka nak meluluskan Pfizer tu, memang kita confident lah, memang tak ada masalah dia akan meluluskan sebab nombor kadar keberkesanan tu memang tak banyak beza dalam 90%, 91%, finally sekarang lebih kurang 95%, jadi tak begitu berbeza. Tetapi vaksin CoronaVac ni dia sangat berbeza. Di Brazil 50%, di Turki 90%, di Indonesia dalam 65%. Jadi bukan mudah untuk pihak NPRA meneliti semua data kajian, profil sukarelawan, kesan yang dialami, apakah yang dicegah dan apakah yang dicapai, level neutralizing antibodies dan sebagainya. Jadi ini adalah kompleks task, sebenarnya kerja yang sangat kompleks. Dan NPRA juga perlu translatekan data-data di seluruh dunia itu untuk kegunaan di Malaysia sebab kami petugas kesihatan perlukan data daripada NPRA supaya kami boleh terangkan kepada penerima dan pesakit dan sebagainya. Jadi sangat mencabar dari segi itu pun dah mencabar dah. Ditambahkan lagi CoronaVac ni dia sampai ke Malaysia dalam bentuk pukal. Dia sampai dalam bentuk pukal dan kita akan membuat kerja fill and finish di syarikat Pharmaniaga. Jadi apa berlaku bila macam tu, dia bukannya boleh luluskan ubat itu saja, itu vaksin itu saja ya. Mereka juga kena pastikan kualiti di kilang. Semualah proses yang berlaku, teknologi yang digunakan, dari segi audit dan sebagainya, NPRA kena pastikan pihak Pharmaniaga pun sebenarnya berkaliber untuk membuat kerja fill and finish itu. Jadi dia ada dua komponen ni. Satu dia nak luluskan vaksin itu sendiri. Satu lagi vaksin yang di fill and finish di Malaysia. Ya, jadi agak mencabar sebenarnya untuk pihak NPRA. Tapi NPRA ni Malaysia ni saya rasa adalah antara yang paling ketat sekali. Kalau FDA dah approve pun kita belum approve lagi. Kalau FDA belum recall pun kita dah recall dah. Macam tu kan. Dia sangat-sangat strict sebenarnya. Dan saya kira pengalaman saya melihat NPRA meluluskan sesuatu dan menarik sesuatu, mereka selalu berbalik kepada demografi rakyat Malaysia, sensitiviti rakyat Malaysia, kadar penerimaan rakyat Malaysia, berapa agresif kita, berapa kita boleh menunggu. Kalau kita tengok vaksin Pfizer, walaupun worldwide Amerika dah mula memberi kepada wanita mengandung, di Malaysia mereka tak nak lagi bagi, sabar-sabar dia kata. Sebab dia faham sentimen dan emosi wanita Asia ataupun wanita Malaysia kepada kandungan berbeza dengan wanita orang putihnya. Jadi mereka juga akan luluskan bergantung kepada aspek-aspek yang sebegitu. Dan yang paling penting sekali, ia macam satu pressure kepada NPRA saya rasa sebab bahan tu dah sampai, sekarang kita menunggu sahaja kelulusan. Jadi saya rasa yang terbaiknya adalah semua orang, termasuk masyarakat, pihak kerajaan, autoriti, KKM dan sebagainya, tak patut letak pressure terhadap NPRA supaya mereka boleh membuat satu keputusan dan kerja yang telus, selamat dan terbaik untuk kita dan negara kita sebenarnya. Doktor, sebentar tadi doktor ada menyebut berkenaan demografi dan sensitiviti rakyat Malaysia untuk menerima suntikan vaksin yang berbeza kan doktor. Jadi ada tak pengkhususan yang
khusus terhadap mana-mana antibody rakyat untuk menerima perbezaan antara vaksin-vaksin ni? Saya belum dengar. Saya kira tadi dalam press conference YBKJ ada menyebut siapa yang akan dapat Pfizer dan sebagainya, tapi saya tak sempat nak follow press conference yang sebelum ni tadi. Cuma dari segi logiknya, dari segi saintifiknya, saya rasa terbaik adalah untuk memberi vaksin Pfizer kepada frontliners. Bukan saja frontliner petugas kesihatan sebenarnya. Saya kira petugas kesihatan sebab at least kita ada PPE dan sebagainya. At least, dan kami tahu apakah cara virus itu berjangkit dan sebagainya, okey lagi. Tapi semua petugas frontliner dari polis trafik, guru-guru pun sebenarnya dalam risiko juga sekarang sebab sekolah akan buka. So golongan yang berisiko tinggi dengan kadar jangkitan COVID-19 tinggi wajarnya diberikan vaksin Pfizer. Namun akan ada dalam golongan itu juga sebenarnya yang tak sesuai. Contohnya mereka yang mempunyai severe allergic reaction, mereka yang memang mempunyai alergik terhadap komponen yang ada di dalam vaksin tersebut dan sebagainya. Kita tak boleh nak bagi mereka vaksin Pfizer, maka Sinovac ini akan berguna sebenarnya. Sinovac ini saya rasa ia lebih sesuai untuk mereka yang duduk di pedalaman yang mana kita tak boleh nak maintain cold chain yang negatif 60 hingga negatif 90 darjah seperti yang diperlukan untuk vaksin Pfizer. Kita kena fikir tentang orang yang duduk di pedalaman, di kepulauan, di kampung-kampung yang mana kita tak boleh nak bawa cold chain itu, kita tak boleh nak maintain cold chain itu. Jadi CoronaVac ni dia sesuai dari segi logistik, dia sesuai untuk banyak golongan. Dan Pfizer bagi pada pendapat saya lah, saya tak tahu apa keputusan KKM, pada pendapat saya perlu didahulukan untuk frontliner yang mempunyai risiko tinggi terhadap jangkitan COVID-19. Itu saya kira, dan golongan yang lain yang tak sesuai dan juga yang tak boleh nak achieve cold chain yang sesuai wajar diberikan CoronaVac pula. Itu jangkaan saya lah. Baik, itu jangkaan doktor. Jadi saya nak tanya juga, apa sebenarnya ada juga pihak yang bertanyakan untuk golongan orang kurang upaya, adakah mereka ini berisiko, adakah vaksin ini memberikan risiko yang lebih tinggi kepada golongan OKU ini, Dr. Mala? Okey, golongan kurang upaya, orang kurang upaya, mereka mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mendapat jangkitan COVID-19. Okey, maksudnya contohnya golongan kurang upaya yang paralysis, yang terbaring di katil. Jadi mereka lebih terbaring sahaja, mereka tak boleh nak bergerak. Jadi kalau dapat jangkitan pun untuk dia turun dan menjadi pneumonia, menjadi jangkitan kuman paru-paru lebih tinggi. Jadi mereka punya risiko untuk dapat jangkitan COVID-19 lebih tinggi. Tetapi risiko mereka terhadap vaksin, tiada data yang menyatakan bahawa mereka mempunyai risiko lebih tinggi. No such thing. In fact dalam vaksin-vaksin yang lain pun, setengah golongan kurang upaya memang kita nasihatkan mereka untuk mengambil extra vaksin seperti influenza vaksin, pneumococcal dan sebagainya supaya mereka tidak dapat jangkitan yang teruk. Tiada pun data yang mengatakan OKU akan dapat side effect lebih tinggi, tidak. Cuma golongan yang mempunyai penyakit autoimun, mereka yang mempunyai risiko, dan untuk Pfizer, golongan yang mempunyai penyakit autoimun dengan imun yang rendah, mereka tidak dibolehkan untuk, mereka dalam exclusion criteria lah, dia contraindicated untuk mengambil vaksin tersebut. Dr. Taufik, mungkin Dr. Taufik nak menambah soalan berkenaan yang tak sempat dijawab tadi? Ya. Sebab itu saya melihat bahawa masyarakat bukan semuanya memerlukan vaksin dalam konteks-konteks yang tertentu, seperti yang dikatakan oleh Dr. Mala sebentar tadi kan. Cuma kita mengharapkan bahawa yang penting kesihatan dan keselamatan rakyat itu menjadi keutamaan, bukan sahaja melibatkan pakar-pakar kesihatan, frontliner di kesihatan, tetapi juga melibatkan bagaimana guru, ya, kaki tangan kenderaan, polis. Itu yang saya impikan, bahawa kita sebenarnya bukan untuk menjaga diri kita semata-mata, tapi pada waktu yang sama masyarakat di sekeliling kita. Baik, Dr. Mala, mungkin nasihat terakhir daripada Dr. Mala kepada penonton ketika ini, kepada seluruh rakyat Malaysia yang sebenarnya suka membaca orang kata pelbagai teori-teori yang ada di media sosial, pelbagai jangkaan lah, pelbagai penyelidikan sendiri yang dibuat sendiri di rumah, katanya work from home, research from home ni. Apa nasihat
Dr. Mala kepada rakyat Malaysia? Okey, nasihat saya adalah menyebarkan berita palsu ataupun menyebarkan sesuatu fitnah sebenarnya lagi teruk daripada membunuh. Jangan sesekali sebarkan sesuatu yang kamu tidak pasti. Mungkin itu hanyalah satu gurauan untuk kamu ataupun saja-saja suka-suka hobi untuk kamu. Tetapi kalau si penerima itu tidak mempunyai keupayaan untuk analyse berita tersebut dan dia percaya dan dia memudaratkan diri dia, itu yang kita panggil ia sebenarnya lebih teruk daripada membunuh sebenarnya. So tolong jangan berbuat demikian. Tolonglah bersama-sama dengan usaha kerajaan dan juga usaha KKM untuk dalam program imunisasi kebangsaan COVID-19 ni, kepada golongan yang tak percaya kepada vaksin pun tak apa. Jangan hasut orang lain, jangan mudaratkan orang lain. Dan kepada yang perasan ada berita-berita yang tipu, yang tak sahih, yang fitnah sebegini, tolonglah jadi rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, tolong reportkan kepada SKMM online, tolong buat police report kalau kamu berkesempatan, dan di media sosial itu sendiri kamu boleh tolong flag kan, kalau di Facebook ataupun di Twitter, flagkan sebagai, reportkan sebagai false news sebenarnya. Supaya tiada siapa rakan-rakan ataupun ahli keluarga kita yang terpedaya dengan berita-berita sebegitu. Inilah masanya kita rakyat Malaysia semua nak bersatu teguh, bersorak bagai macam kita tengok Piala Thomas final, supaya Malaysia berjaya keluar daripada pandemik ini sebenarnya. Itu Beremang saya sebenarnya dengar komen daripada Dr. Mala ini, sungguh bersemangat. Apapun terima kasih Dr. Mala itu tadi, Dr. Mala Santira Segapen. Beliau ialah pegawai perubatan Columbia Asia Hospital Ceras. Terima kasih sekali lagi doktor kerana bersama kami di Bernama TV.